القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih Anggota Kuasa Masjid, Imam dan kawan-kawan, seterusnya sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar hati kita sentiasa bergairah dengan mencari, menggelitik, mengintai apa juga peluang bagi menyebabkan kita takarruf ila Allah.
kita kena cari. Mencari itu juga merupakan sesuatu yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Pencarian ini sebenarnya persiapan yang dikatakan ilmu itu sudah dipersiapkan oleh Nabi, sahabat, ulama dulu, orang-orang saleh. Setengah daripada amal-amal mereka itu adalah tarikat ataupun cara dia tak mengikut orang lain, tapi tak berubah daripada yang dibaca ialah ayat yang didapat dari Al-Quran, selawat-selawat yang didapatnya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Selagi dia tidak bersifat macam pantun-pantun pula, itu sudah ada hidayah. Pantun-pantun pula, kecuali dalam pantun-pantun itu memberi erti kepada selawat-selawat yang memang dah ada tu, supaya apa? Supaya lebih asyik. Kerana dalam bahasa Arab tak apa asyik, tapi bila cakap Melayu, wahai Tuhan, aku tidak layak masuk syurga-Mu. Kita datang malam-malam apa? Bagi tahu Allah tak layak masuk. Sekarang ni nak ditengkit rumah kan. Jadi kita tengkit itu tak ada, nak beli pun tak ada layak. Pasal apa? Tahu kita masalah kita. Tapi ya Allah, aku tidak mampu, tak mampu menahan masuk, menerima bakaran api neraka-Mu ya Allah. Cakap macam itu. Oleh kerana itu ya Allah, faham beri tahu ya Allah, tahu terimalah ya Allah taubatku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah, ampunku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besar. Itu kata Allah. Tetapi oleh kerana nak asyik, nak nangis, nak tahu apa yang kita minta, kita kan tidak masuk lain. Itu tak nampak. Sebab kita tahu kelemahan kita, dan kita tahu bila kita asyik. Asyik itu dia. Sebab kita tak ikhlas, kita minta kepada Allah. Jadi sepanjang apa yang kita sebut tadi macam zikir, wirid, itu biasanya kita ambil daripada kitab-kitab, kita ambil dari ahli. Itulah gunanya kita berjemaah ni. Imam makan itulah khatib, itulah wiridnya setiap selepas sembahyang maghrib, selepas sembahyang subuh, itulah wirid. Itu sebenarnya dia sedang memindahkan cara berzikir atau berwirid itu kepada jemaahnya. Sebab itu jemaah yang diminta jangan tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan sampai astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru Allahumma ajirna minan nar 7 kali, baru gelakkan kaki. Ini ada dia punya adab. Tak boleh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk pokok full hadis. Tak dapat kita yang diberi. Sebab dia syarat dia mesti astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesak 3 kali. Elok 10 kali. Lepas itu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni, kalau seorang ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ya Allah. 7 kali. Habis yang ke-7 tu baru boleh gerak nak sila.
Atau nak duduk macam mana, phone masih belum buka lagi, belum boleh. Tapi kecuali dia sesak sangat, hospital ada orang dengan nazar, itu lain cerita. Itu Allah dah tetapkan ada apa nama roksah, ada kemudahan-kemudahan. Oh ni, misalnya ni orangnya tengah ni nak bersalin tadi dah, kepala dah keluar tadi waktu nak maghrib ni, itu tak apa. Jangan ditanya dengan saya, katakan tak boleh, boleh. Yang jadi memberi hukum boleh tak boleh itu kita lah. Kita tahu sesak ke tidak. Tapi masalah kita ni dengan phone ni bukan sesak. Pasal dah biasa. Berbunyi satu telefon kat sana, habis semua orang je poket. Semua orang je poket. Itu pasal disebut-sebutkan panggilan Allah ni lebih hikmah daripada panggilan tadi. Boleh orang tu. Bahasa yang baik tu, bahasa yang baik. Kalau bahasa tak baik dia, semayang kamu sebelum kamu semayang kan, itulah macam begitu. Macam kasar lah kan. Tapi kadang-kadang itu pasalnya ada orang makan cili api suka, ada orang suka cili besar, cili besar, tak pedas. Jadi ada orang yang ceramah ni ada yang suka pedas, baru terasa dia. Ada yang apa kasar no, ada juga. Jadi kita nak menyesuaikan tu. Baik, kembali kepada kita apa yang kita kata di mengintai. Ilmu ni rupanya tak pernah habis. Ilmu ni tak pernah habis. Oleh kerana itu, kita mengintai-intai apa lagi peluang-peluang, dan apa lagi peluang-peluang yang patut kita congkil bagi membanyakkan lagi kita beribadah. Salah seorang jemaah saya ada hantar kami, dia minta supaya cakapkan hal ini. Untuk tujuan tersebut, kita merujuk kepada apa nama ni, waktu sebenar solat sunat Isra pagi ini. Waktu sebenar dan kelebihannya. Mari kita tengok. Sebab kita lepas subuh, orang pencen tak ada buat. Orang kerja tak boleh lah. Tapi orang pencen, kenapa dia pencen? Pasal Allah nak bagi dia pahala banyak. Tapi orang yang ada kerja itu wajib. Yang ini sunat, maka dia tidak pergi ambil yang wajib itu sebab dia bayar wajib. Ini Islam berjati sebenarnya, anda boleh tahu ya. Baik, kita sebutkan sini, Assalamualaikum Datuk Seri Setia Mufti. Orang tanya, bilakah waktu sebenar solat sunat Isyraq? Ya. Kita baca aja lah, tak payah kita baca aja apa yang ada kan, kita harap kita semua faham. Jawapan ni, Mufti jawab. Wilayah persekutuan ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kiamat. Bicara orang kita, dia mesti bermula dengan segala puji kepada Allah, yang dipanggil hamdalah, puji Allah. Kedua, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada Nabi dia, kepada keluarganya, kepada ahlinya, kepada orang soleh. Kerana ilmu itu dari Nabi itu turun baru sampai ke kita 1400 tahun. Nabi itu tak ada. Tahun inilah 1445 Hijrah. Tahun ini. Bayang punya lama ya. Jadi kalau kita terlupa kepada yang dipanggil sanad, sambung menyambung sangga Nabi, bahaya agama kita. Nasib baik Al-Quran ni di Allah yang jaga. Sampai sekarang tak ubah-ubah. Tapi kalau kita banyak orang tulis, coba itu setiap orang yang menulis dia akan mula dengan Alhamdulillah, selawat, kemudian segala puji-puji dan sebagainya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut lagi, Rasulullah sallallahu
SAW menganjurkan umatnya apabila telah selesai melaksanakan solat subuh berjemaah supaya duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehinggalah matahari naik, kemudian mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Rasulullah SAW menyatakan pahala yang besar bagi sesiapa yang melaksanakan ibadah tersebut. Dia menerangkan Nabi menganjurkan. Menganjur itu menggalakkan apa dia? Umatnya apabila telah selesai melaksanakan solat subuh, dah selesai solat subuh, dah baca doa semua, duduk berzikir kepada Allah dan kepada yang lain, jangan ada di kata-kata yang lain kepada Allah. Berzikir. Apa dia zikir tu? Termasuklah baca Quran, termasuklah zikir-zikir yang kita buat mula-mula tadi, subhanallah, 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 itu semua zikir. Apa saja, baca Qul Huwallahu Ahad, minggu ada beberapa kali, banyak dah kita baca, itu semua zikir ya. Maka kenapa? Kerana baginda Nabi bersabda, ini dia penting mana? Baginda Nabi bersabda ya, Man sallal ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Hadis Nabi pendek tapi cukup padat. Apa artinya? Sesiapa solat subuh berjemaah, kita tahu sesiapa solat subuh berjemaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sehingga naik matahari, terbit matahari. Kalau ada telefon ni, terbit matahari pun bunyi dah, sudah set dah. Terbit matahari, ada terbit matahari. Matahari. Dan bila terbit matahari, mengerjakan solat 2 rakaat, solat sunat isyraq, maka adalah baginya pahala seperti haji dan umrah yang sempurna 3 kali. Dengan sebab di 2 rakaat tadi itu, kita dapat pahala haji umrah. Tak ada pergi sana pun, tapi pahala itu seperti haji umrah sempurna, tak ada cacatnya. Kita punya umrah tu, kita punya haji dan umrah. Sekarang ini di Malaysia, satu orang kena pergi haji sekali seumur hidup. Kali kedua tu nak kena banyak dah duitnya. Kemudian ada juga nyonya dapat juga kali kedua. Itu pandai-pandai lah. Tapi sekarang ni oleh kerana orang ramai sangat, kota kecil, maka kita sekali je haji. Tetapi kalau nak haji tiap-tiap hari, isyraqnya sekali di sehari. Isyraq mudah. Tapi syaratnya ini syaratnya sembahyang berjemaah ni, sembahyang jemaah subuh sama imam. Habis salam, kita duduk lagi di masjid, i'tikaf. Zikir lagi, kita baca Quran lagi, kita dapat sejus lagi. Kalau laju, setengah juz kan, dah habis baca Quran, tetet bunyi, naik matahari terbit. Maka terbit dari matahari itu, kita sembahyang sunat isyraq. Sehari aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah. Itu saja. Lepas itu, habis di solat tu, dan diamalkan dalam fikir seperti kita haji dan umrah yang sempurna, atau dalam bahasa kita yang sesempurna-sempurnanya. Masa umrah, masa ihram katanya buang air kecil pun tak ada.
bangun ke 12 tengah malam. Nak kena sampai sana pukul 6 petang. Duduk di airport tu. Dah ada yang pakai ihram dah. Lepas itu naik tak apa-apa 8 jam terbang sampai ke Jeddah, cok buka menang beratur. Betul masuk bas. Ada seorang diperiksa orang tu tadi 100% tak apa-apa silap dia. Tunggu orang tu kita dalam bas tu. Ada seorang. Apa tu masuklah kita ke Mekah. Daripada Jeddah tu nak ke Mekah tu berapa jam pula. Sampai sana pergi cari hotel dulu, letak barang. Ada yang dapat masuk dulu atau ada tak dapat masuk, buatlah apa-apa kerja. Ini susah nak dapat itu. Umrah saya kata ni, haji lagi lain macam. Tetapi dengan 2 rakaat ini Nabi ini sayang benar dengan umatnya. Maka dengan sunat Isra' ni, dengan kita berkorban sikit, lambat sikit breakfast, ataupun kita di sini pakai breakfast sebelah sini, ya, apa nama kita dulu masa menebak-nebak hutan zaman dulu, zaman bapak saya tu, semua bawa nasi, bawa makanan. Tak ada siapa yang belanja. Sekarang banyak orang belanja. Masa itu tak ada belanja lah. Bawa masing-masing, letak sama-sama. Orang ni bawa gulai ni, orang ni bawa gulai ni, 10 gulai dapat makan. La ilaha illallah, itulah jamaah. Itulah jamaah. Dapat makan 10 gulai. Daripada awak seorang ke rumah tadi, awak seorang. Orang ni sambal belacan, orang ni sambal kuning, macam-macam. Yang sambal ni, gulai ni, Allah. Ini yang dikatakan tadi. Yang kita kata kita cuba mengambil peluang kerana umur dah lanjut. Tapi Allah bagi kesihatan ni. Sembahyang sunat Isra' ni, orang yang tak lalu berdiri boleh duduk, boleh buat. Tapi dia tahu bukan pahala dia cukup besar, maka dia melaksanakan tugasannya. Isra' ni ialah sembahyang sunat duha yang dibuat di awal sekali. Masuk je waktu kita sembahyang Isra'. Lepas daripada itu bagi duha. Duha ni lama. Tapi yang Isra' ni dia sekejap saja. Jadi ambil itu, boleh balik. Tapi kalau yang kerja janganlah, sebab dia ada kerja. Dan dia boleh buat sembahyang ni tempat mana-mana ni, mana tak lah. Ini yang katakan di masjid. Ini satu, saya rasa peluang yang sepatutnya kita munafaatkan supaya kita tidak rugi. Kita tidak rugi. Waktu solat Isra', ulang ni. Waktu solat Isra' ialah solat duha yang dilaksanakan pada awal waktunya. Sunat Isra' 2 rakaat. Duha, lepas itu kita buat lagi 2. Boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8 sampai 12. Ini nama duha. Kalau nyambung lagi, itu lain pahala. Ini cerita pahala Isra'. Apa kata kalau dia pada waktu Isra', dia kata usolli sunat duha. Dapat dia dapatlah pahala tu. Kerana dia memilih Isra' atau duha. Tapi itulah waktunya. Awal waktu itu dipanggil Isra'. Jadi lepas itu duha. Baik. Ini disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk beri peluang kepada warga Mas. Kerana mereka dah ada di masjid dan dah rajin ke masjid, ambillah semua apa yang patut awak tangguh. Awak dah sungai, bawa tangguh. Apa yang patut dapat, tangguh semua. Bawa balik. Rezeki berlalu. Ada satu rezeki nampak ikan, ada rezeki nampak duit. Ini rezeki yang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa ni?
alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman dengan hal-hal ghaib yang diceritakan oleh Nabi, yang diceritakan oleh Rasul, yang gaib-gaib. Ini yang dipanggil gaib. Yang gaib ini dia namanya pun gaib, sebab itu luar biasa. Yang gaib luar biasa, luar biasa. Nabi Muhammad pergi ke Mekah, balik semula semalam dia. Orang 3 bulan naik kuda. Tapi dia itu benda gaib, orang lain tak nampak, dia je nampak. Tapi dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam Quran, macam mana Allah menegangkan tu? Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah, Maha suci. Subhanallazi, yang Maha suci Allah yang asra. Bahasa Melayu asra tu yang menjalankan. Dia tak bagi tahu orang tu berjalan begini. Bermakna Allah yang menggerakkan dia berjalan tu. Asra. Siapa yang menjalankannya? Abdihi, hamba-Nya. Kenapa? Bukan dia kata Asra Muhammad. Muhammad itu hamba-Nya. Jadi siapa yang menjalankan? Allah yang menjalankan. Siapa yang dijalankannya? Yang dijalankan itu hamba dia. Dia Tuhan, dia Taufik, dia punya ni. Maka dia kemana dia tahu. Nampak ayat tu sendiri, kalau kita letih mengambil maksud dia, begitu punya Asra. Asra tu arti Maha suci Allah yang menggerakkan atau menjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang gaib. Fokus nama gaib. Ini gaib yang kita sebut baru ni tadi ialah 2 rakaat. Asal nak buat ke tidak? Esok pada kita berapa banyak kita rugi dah. Satu haji satu orang. Satu. Kalau ada setahun lagi kita hidup, tinggal 65 hari. Kalau kita dah di sini, apa yang kita nak kejual tu? Nak kejual apa? Habis-habis roti canai yang kita kejual. Berapa harga roti canai tu? Saya tengok sini RM1 dia. Sekarang naik tak? Naik lagi tak? Dulu RM1 dia. Bin banding dengan ni haji umrah. Jadi otak kita tu memilih, ambil ni, mana kau nak ambil? Ini apple. Yang ni manis biji. Kita ambil manis biji tu. Apple tu biar. Kenapa kita jadi macam tu? Kerana kita tidak percaya dengan, kita tidak beriman dengan kita. Ini kena beriman. Barulah kita, ini bulat-bulat. Ya Allah, hari-hari kita mengumpul harta kita. Untuk apa? Untuk keimanan di akhirat itu kekal abadi. Tak ada mati-mati, tak ada tua-tua. Yang meninggal tua-tua sampai sana esok dia muda semua. Muda, tak ada mati-mati. Ya Allah. Sebab itu nak banyak pakai modal. Sebab itu modal yang dibagi ini banyak, besar, lumayan. Tapi orang tak peduli dengan orang amal. Tak peduli orang. Orang mencari yang nampak. Bila lebih sangat mencari yang nampak, akhirnya kita kecundang dalam mengikut nafsu dan selera kita tu. Hingga akhirnya kita rugi, kita tidak berjumpa jalan pulang. Sebab itu untuk malam ini kita pergi yang itu je satu. Saya harap sangat supaya mari kita berazam untuk jangan tinggal, jangan tak ambil peluang. Bukan mesti di masjid ya. Ini tadi siapa berjemaah, kemudian berzikirlah. Macam mana nak berzikir? Masuk kereta ke kerja ni. Dalam kereta dia ada alat itu atau tak ada alat itu,
sampai sana matahari naik, dia ada surau, semayang di situ. Ataupun kalau dia pejabat, dia masuk ke pejabat itu, tak payah bentang sejadah, di situ dia semayang. Sunat Islam. Tak dapat Islam, Tuhan. Inilah semua yang kita katakan orang yang kita kata iman kita mengingat, tapi jangan sekadar mengingat, kita mengambil kesempatan daripada kurnia pemberian Allah yang cukup besar kepada kita ini. Kerana nak dibandingkan apa yang kita dah lalu lama, yang kita apa yang kita buat, wallahualam kita tak tahu. Semoga Allah memudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa yang saya selalu sebut khairah. Saya ni ibarat mengkhairahkan, nak cuba mengkhairahkan. Kalau orang perempuan tu dia mengkhairahkan macam mana? Ada orang tahu macam mana dia mengkhairahkan? Dia mengkhairah. Kita pun kenal dengan dia, ambil ikut. Tetapi yang ni kita cuba mengkhairahkan jemaah supaya mari kita buat. So kita di syurga kita sama-sama berterima kasih kerana ingat mengingatkan satu hubungan yang terutama yang bertemu macam saya ni. Kita dapat bonus saja, bonus saja. Kawan semua dah tak ada, tapi kita masih ada lagi. Allah bagi kita bonus untuk membawa cerita-cerita lama kepada budak-budak baru. Maka marilah sama-sama kita berjanji kepada diri kita di depan dalam masjid ini supaya kita nak berusaha kerana ini peluang-peluang yang kita berlari. Terima kasih kepada Haji Yasin minta kepada saya supaya katanya banyakkan lagi tunjukkan kami ruang-ruang dan ruang yang macam-macam ini. Sesiapa ada beritahu saya, WhatsApp saya akan cuba kita kongsi dengan kawan supaya jangan seorang masuk ramai semua insyaAllah kita akhiri dengan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum